Ketika azan maghrib berkumandang, si ibu memanggil dua anak lelakinya turun ke tingkat bawah untuk mandi. Dua anak lelakinya pada ketika itu sedang menonton televisyen di dalam bilik tidur utama di tingkat atas rumah bersama dengan bapanya. Selang 15 hingga 20 minit kemudian, si ayah kemudian turun ke tingkat bawah untuk membantu memandikan anaknya itu. Ketika si ayah menuruni separuh tangga, dia melihat anak sulungnya yang berusia 6 tahun tertiarap di atas kapet di ruang tamu dengan kepalanya berlumuran darah. Manakala anak keduanya yang berusia 2 tahun pula terlentang di sebelah anak sulungnya. Apa yang terjadi sebenarnya? Selang beberapa minit selepas kedua-dua anaknya turun ke tingkat bawah setelah dipanggil si ibu untuk mandi, anak sulungnya ada berteriak kepada si ayah, "Abah, emak pukul adik." Si ayah tidak ambil kisah apabila anak sulungnya memberitahu yang isterinya memukul anak mereka, oleh kerana isterinya memang biasa memukul anak-anak mereka. Ini kerana kedua-dua anak lelakinya memang nakal dan mereka memang suka mengadu kepada si ayah apabila dipukul si ibu. Oleh sebab itulah, si ayah tidak terus turun ke tingkat bawah apabila anak sulungnya memberitahu yang isterinya memukul adik. Selang 15 hingga 20 minit kemudian, si ayah mendapati dua anak lelakinya itu tidak naik ke tingkat atas selepas mandi seperti biasa. Ini kerana baju anaknya berada di bilik tidur utama di tingkat atas. Si ayah kemudian turun ke tingkat bawah untuk membantu memandikan anaknya itu. Ketika si ayah menuruni separuh tangga, pada ketika itulah dia mendapati kedua-dua anak lelakinya bergelimpangan penuh berlumuran darah di ruang tamu. Dia kemudian melihat isterinya duduk dalam keadaan termenung di atas kerusi sambil memandang ke arah anak-anak mereka. Dia yang masih berada di atas tangga terus bertanya kepada isterinya, apa yang telah berlaku? Si isteri menjawab yang dua anak lelaki mereka bergurau sehingga menyebabkan buaian anak bongsu mereka terbalik. Untuk makluman, mereka berdua ada seorang lagi anak, iaitu anak perempuan berusia 1 tahun. Si suami kemudian bertanya kenapa kepala anak-anak mereka berdarah. Isterinya menjawab, "Aku pukul dengan besi buai." Mendengar jawapan isterinya itu, si suami menjadi sangat marah dan terus meluru turun ke bawah. Si suami kemudian terus mengambil besi buaian yang berada di hadapan isterinya. Lalu tanpa berfikir panjang, dia memukul isterinya yang sedang duduk di atas kerusi. Isterinya kemudian bangun dari kerusi dan si suami bertindak memukul isterinya lagi. Si suami, iaitu suspek, memukul isterinya bertubi-tubi sehingga isterinya jatuh terbaring ke lantai. Setelah itu, suspek pergi melihat keadaan anak-anaknya. Selepas melihat keadaan anak-anaknya yang sedang nazak, dia menjadi panik dan terus keluar dari rumah sambil menangis untuk meminta bantuan jiran tetangga. Selepas suspek masuk semula ke dalam rumah, barulah dia pergi melihat anak perempuannya yang disangkakan sedang tidur. Akan tetapi, apabila dia mengangkat anak perempuannya, dia mendapati anaknya itu juga sudah lagi tidak bernyawa. Dalam keadaan panik, suspek menghubungi adik perempuannya dan bapa mertuanya untuk memberitahu akan kejadian yang berlaku. Suspek kemudian menghubungi talian 999 untuk meminta bantuan ambulans dan pihak polis. Setelah dimaklumkan tentang kejadian tersebut, pegawai penyiasat bersama-sama dengan anggota forensik terus bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di tempat kejadian, pegawai penyiasat dan anggota forensik masuk ke dalam rumah dan mendapati 4 mayat berada di ruang tamu rumah di tingkat bawah. Sebanyak 57 keping gambar telah diambil oleh jurufoto forensik di tempat kejadian. Pegawai penyiasat kemudian menjalankan siasatan dan pemeriksaan ke atas 4 mayat tersebut serta keseluruhan bahagian dalam rumah termasuk di tingkat atas. Pegawai penyiasat seterusnya merampas beberapa barang kes serta melukis rajah kasar tempat kejadian. Barang kes yang dirampas di tempat kejadian adalah seperti berikut: 1 permaidani biru yang ada kesan disyaki darah, 2 serpihan kayu kerusi yang patah, 1 suap kapas ada kesan dipercayai darah pada dinding dalam bilik tidur utama di tingkat atas rumah. 1 suap kapas ada kesan dipercayai darah yang ditemui pada tong sampah yang terdapat di dalam bilik tidur utama di tingkat atas rumah. 1 mop lantai yang ada kesan dipercayai darah yang terdapat di dalam bilik air dalam bilik tidur utama di tingkat atas rumah. 1 suap kapas ada kesan dipercayai darah yang ditemui dalam bilik air di tingkat bawah rumah.
Satu suap kapas ada kesan dipercayai darah yang terdapat di atas lantai di ruang tamu di tingkat bawah rumah. 2 botol susu yang dijumpai di ruang tamu rumah. Sehelai kain tudung yang mempunyai kesan dipercayai darah. Kain buaian dan besi penyangkut buaian. 1 besi buaian. Sebiji bantal kecil yang terdapat kesan dipercayai darah. 2 buah telefon bimbit jenama Nokia. 1 besi buaian yang ada kesan dipercayai darah. Kesemua mangsa kemudian dihantar ke hospital untuk dibedah siasat. Doktor pakar patologi forensik berpendapat kematian isteri dan 2 anak lelaki suspek berpunca daripada kecederaan kepala dan leher akibat trauma daya tumpul. Manakala kematian anak perempuan suspek pula berpunca daripada kecederaan kepala dan perut akibat trauma daya tumpul. Suspek seterusnya dibawa ke muka pengadilan untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Muhammad Zahari Embong, 36 tahun, dituduh membunuh 4 orang keluarganya, iaitu isterinya yang bernama Marziah Mansur, 32 tahun, dalam pertuduhan pertama. Anak sulungnya yang bernama Muhammad Zamri Muhammad Zahari, 6 tahun, dalam pertuduhan kedua. Anak kedua yang bernama Muhammad Zairi Muhammad Zahari, 2 tahun, dalam pertuduhan ketiga. Dan anak bongsu yang bernama Intan Zahrah Muhammad Zahari, 1 tahun, dalam pertuduhan keempat. Kesemua mangsa dibunuh di dalam sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Pulasan 29, Taman Kota Masai, Johor Bahru, di antara jam 7 malam hingga 8.40 malam pada 11 Mac 2006. Bagi keempat-empat pertuduhan tersebut, Zahari didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan membunuh dengan menyebabkan kematian dan boleh dihukum gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Zahari menyara keluarganya dengan menjalankan perniagaan perkakasan komputer, manakala isterinya pula seorang suri rumah sepenuh masa. Ketika di mahkamah, Zahari mengaku tidak bersalah terhadap keempat-empat pertuduhan ke atasnya. Zahari meminta satu perbicaraan diadakan. Atas permohonan timbalan pendakwa raya dan dengan persetujuan peguam bela, perbicaraan keempat-empat pertuduhan terhadap Zahari telah diadakan dalam satu perbicaraan bersama. Adakah benar bukan Zahari yang membunuh keluarganya? Di dalam kes pendakwaan, salah seorang saksi yang dikenali sebagai Kak Yah adalah jiran di sebelah rumah tertuduh. Ketika waktu maghrib pada hari kejadian, Kak Yah melihat tertuduh keluar dari rumah sambil menangis dan memberitahunya, "Isteri saya pukul anak-anak saya." Kak Yah kemudian masuk ke dalam rumah tertuduh dan dia melihat ada 4 mayat bergelimpangan di ruang tamu rumah. Kak Yah kemudian memanggil anak angkatnya yang kemudiannya telah menghubungi balai polis dan memberikan maklumat tentang kejadian tersebut. Selepas itu, anak angkat Kak Yah menghubungi ambulans. Kak Yah seterusnya melihat tertuduh dalam keadaan terus menangis, seperti orang dalam keadaan geram dan marah. Kak Yah kemudian bertanya kepada tertuduh, "Kenapa buat macam ni?" Tertuduh menjawab, "Cuba Kak Yah bayangkan, kalau suami Kak Yah pukul anak-anak, Kak Yah marah tak?" Kak Yah kemudian menjawab, "Memanglah marah, tapi kalau marah pun janganlah buat sampai macam ni." Tertuduh seterusnya berkata, "Tak tahan sebab isteri pukul anak sampai mati." Kak Yah adalah orang pertama berjumpa dengan tertuduh selepas kejadian dan dia merupakan salah seorang saksi yang penting dalam kes ini. Seorang lagi jiran tertuduh yang bernama Abu Zar menyatakan bahawa selepas waktu maghrib pada hari kejadian, dia pergi ke pasir gudang untuk menghadiri perjumpaan kelab kereta. Apabila tiba di sana, dia menyedari telefon bimbitnya tertinggal di rumah dan dipatah semula ke rumahnya. Setibanya dia di rumah, dia melihat ramai orang di kawasan rumah tertuduh dan dia telah berjumpa dengan Kak Yah untuk bertanya apa yang berlaku. Kak Yah kemudian meminta Abu Zar lihat sendiri apa yang berlaku, lalu Abu Zar masuk ke dalam rumah tertuduh. Abu Zar seterusnya dapat melihat 4 mayat kaku berada di ruang tamu dan dia terus bertanya kepada tertuduh apa yang telah berlaku. Abu Zar kemudian memeriksa nadi keempat-empat mayat tersebut dan kesemua mereka sudah tidak bernyawa lagi. Ketika Abu Zar memeriksa nadi isteri tertuduh, Zahari berkata kepada Abu Zar jika isterinya masih hidup. Tertuduh menyuruh Abu Zar supaya terus membunuh isterinya. Abu Zar tergamam dengan kata-kata tertuduh tersebut. Abu Zar mengatakan keadaan tertuduh pada ketika itu dalam keadaan seperti orang hilang pertimbangan, iaitu tertuduh menangis, meraung dan menjerit-jerit.
Bapa mertua tertuduh yang bertugas sebagai anggota polis berpangkat korporal menyatakan yang dia telah menerima panggilan telefon dari anak perempuannya iaitu Marziah kira-kira jam 8 malam pada hari kejadian. Anak perempuannya memberitahu dalam keadaan teresak-esak bahawa ada orang mengamuk di rumahnya dan panggilan tersebut terus terputus. Bapa mertua tertuduh kemudian terus menghubungi anak lelakinya iaitu adik kepada Marziah dan meminta anaknya itu untuk pergi melihat keadaan di rumah kakaknya. Setibanya di rumah kakaknya, dia mendapati kakaknya dan 3 orang anak saudaranya itu telah pun meninggal dunia. Adik perempuan kepada tertuduh pula memberitahu yang dia ada menerima panggilan telefon dari abangnya pada malam kejadian. Dia mendengar abangnya itu menangis dan bila ditanya kenapa menangis, tertuduh memberitahu kepada adiknya bahawa isterinya telah memukul anak-anaknya sehingga mati. Adik perempuan tertuduh kemudian bertanyakan tentang kakak iparnya dan tertuduh memberitahu yang dia telah memukul isterinya kerana geram apabila melihat anak-anaknya mati dipukul oleh isterinya. Dan Zahari tidak pasti adakah isterinya turut meninggal dunia pada ketika itu. Menurut keterangan dari doktor pakar patologi forensik, kesemua mangsa disahkan mengalami pelbagai kecederaan di bahagian luaran dan dalaman. Kecederaan-kecederaan tersebut hampir serupa dialami oleh setiap mangsa selain terdapat kelainan pada kecederaan yang dialami oleh anak bongsu tertuduh. Pakar patologi juga mengesahkan bahawa kesemua mangsa tidak ada mengalami sebarang penyakit yang ketara yang boleh menyumbang kepada kematian mereka. Apa yang terpenting dalam keterangan pakar patologi adalah beliau tidak dapat menentukan mangsa yang mana satu mendapat kecederaan-kecederaan terlebih dahulu dan mangsa mana yang akhir sekali mendapat kecederaan-kecederaan tersebut. Bukan itu sahaja, pakar patologi juga tidak dapat menentukan mangsa mana yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak pasti mangsa mana yang akhir sekali meninggal dunia. Dalam kes ini, tiada saksi mata yang melihat tertuduh telah mencederakan kesemua mangsa. Apa yang dibuktikan oleh pihak pendakwaan melalui saksi-saksi mereka, terutama Kak Ayah dan Abu Zar adalah bahawa tertuduh berada bersama dengan 4 mangsa. Sebaik sahaja 4 mangsa itu ditemui terbaring bergelimpangan di ruang tamu rumah tertuduh. Dalam keterangan bapa mertua tertuduh ada menyatakan bahawa dia mendapat panggilan telefon dari anaknya Marziah pada malam kejadian dan Marziah memberitahu ada orang mengamuk di rumahnya dan kemudian panggilan itu terputus. Dalam soal balas, bapa mertua tertuduh menafikan yang membuat panggilan itu adalah Zahari. Isu siapa yang membuat panggilan telefon ini telah dipertikaikan. Siapa sebenarnya yang membuat panggilan tersebut? Zahari atau Marziah? Pegawai penyiasat dalam siasatannya mendapati bahawa selepas kejadian, tertuduh telah membuat 3 panggilan telefon iaitu yang pertama kepada adik perempuannya di Endau Mersing. Panggilan kedua pula dibuat ke telefon bimbit bapa mertuanya untuk memberitahu mengenai kejadian yang berlaku dan panggilan ketiga dibuat oleh tertuduh ke nombor 999 untuk meminta bantuan dan pertolongan. Pegawai penyiasat menyatakan sepanjang tertuduh dalam tahanan, tertuduh berada dalam keadaan sedih dan sentiasa menangis. Bagaimanapun, pegawai penyiasat menyatakan tertuduh sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya semasa siasatan polis dilakukan. Dalam soal siasat dan dalam percakapannya yang dirakamkan oleh pegawai penyiasat, tertuduh memberikan cerita yang sama. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apa yang sebenarnya berlaku sebelum kejadian sehinggakan kejadian menyayat hati ini terjadi. Kira-kira 4 bulan sebelum kejadian, rumah yang didiami mereka sekeluarga telah dibeli oleh Zahari di atas nama Marziah. Zahari dan Marziah berkahwin pada tahun 1998 atas dasar cinta. Kehidupan keluarga mereka aman dan bahagia. Zahari dikatakan seorang yang alim dan beragama dan dia sering dilihat membawa anak-anak lelakinya bersolat di surau dan masjid. Zahari juga sering dilihat membawa anak-anaknya bermain dan bersiar-siar di kawasan taman permainan di kawasan tempat tinggal mereka. Zahari amat menyayangi keluarganya, terutama 3 orang anaknya itu. Masalah dalam keluarga Zahari berpunca selepas beberapa orang pegawai dari M-Bank datang ke rumahnya untuk menuntut hutang yang berjumlah kira-kira RM13,000 daripada Marziah. Mereka juga telah dimaklumkan bahawa rumah mereka mungkin akan terjejas jika hutang itu tidak dijelaskan. Hutang tersebut adalah hutang pinjaman kereta jenama Mazda yang dibeli oleh bapa mertua Zahari atas nama Marziah. Masalah hutang ini sedikit sebanyak telah mendatangkan tekanan terutamanya kepada Marziah.
Setelah didatangi pegawai bank, Zahari sekeluarga telah pulang ke Kota Tinggi untuk berjumpa dengan bapa mertuanya bagi berbincang mengenai hutang tersebut. Bapa mertuanya enggan untuk menjelaskan hutang itu dengan menyatakan hutang itu atas nama anaknya Marziah, dan bapa mertuanya menyuruh Zahari dan Marziah menyelesaikan hutang itu sendiri. Marziah kemudian beberapa kali mendesak Zahari supaya tolong membayar hutang M-Bank tersebut, tetapi Zahari tidak bersetuju kerana dia memerlukan wang sebagai modal pusingan perniagaan bersama adik iparnya, iaitu adik kepada Marziah. Kira-kira jam 6 petang pada hari kejadian, Zahari sekeluarga menonton televisyen sambil minum petang di tingkat bawah rumah. Sekali lagi Marziah mendesak Zahari supaya membayar hutang M-Bank tersebut. Zahari memberitahu Marziah yang dia tidak mahu membayar hutang itu. Marziah kemudian naik marah dan bising-bising kepada suaminya. Zahari dan dua anak lelakinya kemudian naik ke tingkat atas rumah dan menonton televisyen di dalam bilik tidur utama untuk mengelakkan pertengkaran dengan isterinya. Anak perempuan mereka pada ketika itu sedang tidur di dalam buaian di tingkat bawah rumah. Ketika azan maghrib berkumandang, Marziah memanggil dua anak lelakinya turun ke bawah dan Zahari menganggap isterinya mahu memandikan kedua-dua anak tersebut. Dua anak lelakinya itu kemudian turun ke tingkat bawah, manakala Zahari terus berada di bilik tidur utama di tingkat atas. Selepas itulah segala-galanya bermula. Di akhir kes pendakwaan, disebabkan ada asas bahawa kematian ketiga-tiga anak bukannya disebabkan oleh tertuduh, Zahari dibebaskan dan dilepaskan dari tuduhan membunuh bagi pertuduhan kedua, ketiga dan keempat tanpa dipanggil untuk membela diri. Bagaimanapun, Zahari hanya dituduh membunuh isterinya bagi pertuduhan pertama dan tertuduh diperintahkan untuk membela diri. Semasa perbicaraan, peguam bela berhujah bahawa ada provokasi secara mengejut dibuat terhadap tertuduh hingga menyebabkan tertuduh membunuh isterinya. Pembunuhan berlaku secara tiba-tiba dan menyebabkan seseorang hilang kawalan diri atau kewarasan. Tertuduh bertegas bahawa dia berasa geram setelah melihat kesemua anaknya mati dipukul isterinya menggunakan besi buaian. Keadaan itulah yang menyebabkan tertuduh tidak dapat mengawal dirinya dan dia bertindak menggunakan besi buaian yang sama untuk memukul isterinya sehingga mati. Tertuduh juga menyatakan masalah hutang kereta isterinya telah berlaku sejak sebelum mereka berkahwin lagi dan masalah hutang kereta tersebut bukanlah alasan tertuduh memukul isterinya. Tertuduh menegaskan sekali lagi bahawa dia memukul isterinya itu oleh kerana isterinya telah memukul anak-anaknya sehingga mati. Mahkamah mendapati pihak pembelaan dapat membuktikan berlakunya provokasi yang besar dan mengejut, iaitu grave and sudden provocation pada hari kejadian. Oleh yang demikian, Zahari terlepas daripada kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Di akhir kes pembelaan, mahkamah telah meminda pertuduhan pertama terhadap tertuduh daripada satu kesalahan membunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kepada satu kesalahan homicide salah yang tidak terjumlah kepada kesalahan membunuh, iaitu satu kesalahan di bawah Seksyen 304(a) Kanun Keseksaan. Setelah tuduhan dipinda, Zahari mengaku bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian Marziah dan bukannya tuduhan membunuh. Muhammad Zahari Embong kemudian dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun berkuat kuasa sejak dari tarikh dia ditangkap, iaitu pada 11 Mac 2006. Zahari juga tidak pernah ada rekod jenayah dan amat sayang pada isteri dan anak-anaknya. Hanya kerana provokasi secara tiba-tiba, Zahari terus hilang pertimbangan. Oleh itu, dia tidak dianggap mempunyai niat membunuh isterinya. Keputusan Mahkamah Tinggi turut disahkan oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Muhammad Zahari Embong kekal bersalah menyebabkan kematian isterinya dan hukuman penjara selama 12 tahun terhadapnya dikekalkan. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Muhammad Zahari Embong 2010 MLJU 741, 2011 2 MLJ 821, nombor perbicaraan jenayah 4530 2006, Mahkamah Tinggi, Johor Bahru.